Welcome. Bukan. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurat langkah yang penuh bermakna dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita lagi dalam rancangan mingguan kita. Saya macam dengar bunyi hon-hon tadi. Bunyi apa tak? Berjumpa kita lagi dalam rancangan mingguan kita, Sembang Santai Takaful. Okey. Hari ni kita bersama dengan dua orang lagi kita punya rakan niaga yang hebat, rakan niaga yang menunjukkan prestasi yang agak memberansangkan pada bulan-bulan lepas. Kita ada wakil pertama kita, Cikgu Ruzaihan bin Nasir daripada Kota Baru. Okey. Dan keduanya kita ada Cik Hayati binti Harun daripada Johor baru, tapi sekarang ni dia ada di Batu Bahan. Okey. InsyaAllah dengan saya yang masih kalau belum kenal, saya Husaini bin Muhammadi, moderator kita hari ini. InsyaAllah sebelum kita mulakan program kita hari ini, sama-sama kita baca umul kitab untuk kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Untuk pengetahuan kita punya para pendengar yang mengikuti rancangan kita, tak kisah sama ada melalui saya rasa kebanyakannya sekarang ni melalui kita punya channel YouTube live kita. So ni saya ingin memberitahu ini adalah program mingguan kita yang kita buat setiap hari Jumaat malam, iaitu program yang kita namakan sebagai Sembang Santai Takaful. Okey. Dalam program ni kita mendengarkan, kita
punya rakan niaga yang mempunyai pencapaian yang baik sepanjang bulan lepas. Kita nak dedahkan, kita nak tunjuk kepada dunia yang kita mempunyai rakan niaga yang hebat dan pada masa yang sama kita nak buat perkongsian ni berguna kepada kita punya rakan-rakan niaga yang lain, bahkan kita juga mengalu-alukan kawan-kawan kita dalam satu industri untuk sama-sama join dan tengok kita punya program ni. InsyaAllah semoga dengan setiap apa yang kita kongsikan akan dapat sesuatu yang bermanfaat, kalau tidak pun kepada kita punya grup, kepada orang ramai dan kepada masyarakat secara khasnya, pada khususnya. Okay? So untuk tidak membuang masa hari ini, untuk pertama yang mulanya saya ingin menjemput kita punya bukan moderator, kita punya tetamu kita yang pertama hari ini, Cikgu Ruzaihan bin Nasir. Okey, untuk pengetahuan semua, Cikgu Ruzaihan ni bulan 9 lagi dahsyat daripada bulan 8. Cikgu Ruzaihan ni menjadi top AD, Agency Director untuk bulan 9. Dengan alhamdulillah pencapaian yang agak memberangsangkan. Okey. So saya dah menjemput Cikgu Ruzaihan untuk ceritakan sikit latar belakang, pengalaman dalam bidang industri dan berapa lama berada dalam di Ikhtisas dan Tarafi Ikhlas. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ni? Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kita jaga kita. Hari ni kes dah meningkat balik. Kita doakanlah agar Allah pemudahkan kita untuk memutuskan rantai yang COVID dengan kita jaga kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita bantulah, bantu diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi salam perkenalan daripada saya, Ruzaihan bin Nasir, nama diberi. Berumur 41 tahun, baru 41 tahun. Alhamdulillah diberikan kesihatan. Bermula dalam industri ini pada tahun 2012, 15 April. 15 bulan 4 2012. Kemudian 2018 saya mengundurkan diri selama lebih kurang setahun dari Tarafi Ikhlas. Dari rumah hijau berhijrah ke rumah merah. Tapi perancangan Allah itu rumah merah. Tapi hati hijau, walaupun saya duduk di sana rumah merah tu hati tak hijau. Jadi alhamdulillah terima kasihlah pihak Tarafi Ikhlas, khususnya Ikhtisas sudi menerima taubat saya. Dan saya taubat dan menerima kembalilah saya dan tim saya di Tarafi Ikhlas. Jadi saya rasa kita dah berada di satu platform yang bagus, di syarikat yang bagus, dan tinggal lagi kita nak buat ataupun tidak, insyaAllah lah tuan-tuan. Itu lebih kurang. Di Kota Baru kita base di Jalan Pekan Cepa. Sekarang ni alhamdulillah kita ada lebih kurang on record dalam sistem, kita ada lebih kurang 71 orang lah rakan niaga yang diamanahkan kepada saya untuk saya jaga. Alhamdulillah. Sudah dah salam perkenalan. Okey, seterusnya kita bersama dengan Cik Hayati kita. Cik Hayati binti Harun, boleh tak nanti ceritakan sikit, kenalkan sikit diri, nama, pengalaman kerja, dah berapa lama dengan Ikhtisas. Okey, silakan Cik Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebenarnya baru dalam Ikhtisas ni baru 2 bulan setengah lah macam tu. Baru start dari awal pertengahan bulan 7 dan sekarang ni masih yelah baru lagi kan. Sebelum ni saya bekerja di Singapura. Okey. Sebagai manager F&B dekat sana. Okey. Yalah disebabkan PKP ni kan terpaksalah berhenti kerja sebab tak boleh masuk sana. Itulah dia. So baca plan tu memang takkan masuk lagi ke apa? Kita dah memang kalau dah macam ni kita memang tak masuk lagi lah. Alhamdulillah. Risau pula saya kan. Okey. Okey. Alhamdulillah.
Okey, seterusnya kita nak tanya dengan cikgu. Okey, sebab bila saya ni pengalaman dah lama dalam industri takaful dah 13 tahun, memang kita tak pernah menghadapi cabaran macam cabaran sewaktu di zaman pandemik COVID ni. Memang secara totally saya kadang-kadang kagum lah dengan kita punya partner, team kita, rakan niaga kita yang still boleh buat kerja, yang still boleh produce. Sebab saya letakkan diri saya ni tempat you all. Saya tu fikir kalau saya macam mana nak buat ni. Boleh tak cikgu share dengan kita semua apa sebenarnya aktiviti yang cikgu buat bermula saya tengok cikgu masuk story dalam bulan 5 kot bulan berapa tu cikgu? Bulan 5 tu kan ujung bulan 5. Bulan 5 kan. Lepas tu bulan 6 tu dah start mengatur langkah. Bulan 7 tu dah nampak sikit-sikit. Bulan 8, bulan 9 terus pecut. So apa kalau boleh cikgu share aktiviti-aktiviti yang cikgu buat sepanjang kita masih lagi berada dalam PKPP ni Boleh tak? Silakan cikgu. Ya, terima kasih tuan pengantar. Jadi aktiviti saya sebenarnya saya tak banyak buat aktiviti sebenarnya. Dah pasal personal ni. Tak ada kata keluar pagi, balik petang, tak ada. Sebenarnya untuk personal sales saya lebih kurang dalam 1 jam je sehari saya buat kerja. Tapi konsisten lah. Saya cuba juga keluar rumah untuk saya berniaga selama 1 jam secara konsisten 5 hari seminggu. Jadi hujung minggu saya tak buat lah. Jadi strategi yang saya buat sebenarnya saya menempatkan diri saya dalam masyarakat. Kita orang lelaki ni kadang-kadang tu dah kita duduk lepok kedai mamak, kita lepok kedai restoran. Jadi strategi saya lebih menempatkan diri saya dalam masyarakat, tempat yang kita rasa berpotensi untuk kita buat sharing dan closing dah akhirnya. Kemudian saya juga lebih kepada saya membrandingkan diri saya dalam Facebook lah. Sebenarnya nak tak nak dengan umur saya sendiri pun 41 dah, saya tak minat sebenarnya teknologi ni. Telefon ni saya reti hanya untuk buka Google je. Saya ni peminat bola. Kerja saya hari-hari Google, buka search Arsenal News. Tu je kerja saya hari-hari. Tetapi akhirnya saya mula mengakui bahawasanya digital marketing ni penting. Jadi saya tak dapat Facebook saya hari-hari saya masuk, pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi di situ saya membina keyakinan sebenarnya, trust masyarakat ataupun prospek yang membuatkan kerja saya untuk closing lebih mudah. Jadi ni sekarang ni pun ada 2-3 lead masuk, saya pula tak sempat nak layan dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya perniagaan kita ni mudah jika kita tahu cara dan jika kita follow apa yang orang buat. Dan setiap tip yang diberikan oleh orang lain, jangan semata-mata kita catat kat atas kertas, kan? Macam ni dah berapa kali dah sesi. Tapi tak buat tak jadi. Saya perhati. Saya nampak banyak sharing dalam sesi kita ni. Terlalu banyak mudah ada kata ilmu dan sebagainya skill. Kita sekadar catat ataupun dengar tapi kita tak aplikasi. Saya pun bukan saya nak sangat kadang-kadang. So last month saya guna Cik Bashir datang ke Kota Baru, share bagaimana teknik closing melalui WhatsApp status. Nampak simple tapi berkesan sebenarnya. Jadi saya aplikasi benda tu. Saya jumpa stranger, saya sembang benda lain, saya minta dia save nombor saya. Akhirnya bila kita up status WhatsApp tentang dia nampak. Akhirnya dia PM kita. Dia nampak PM. Dan yang lebih penting kenalan kita. Ramai kawan-kawan kita duduk mengungut, aku ni kalau dengan kawan susah lah nak close. Sebenarnya kita kena terbalikkan persepsi itu, terbalikkan kepada silap aku ni. Sebab aku tak membina keyakinan kawan kita kepada dia. Sudah. Dia memang nak takaful. Kawan ni sebenarnya dia akan ambil dengan kita, pada saya lah. Memang dia akan ambil kita. Tetapi jika kita tidak meyakinkan dia, kenapa dia perlu ambil dengan kita, dia akan pilih orang lain. So, jangan salahkan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Sebenarnya salahkan diri kita. Aku yang salah, aku yang tak membrandingkan diri aku. Aku yang tak menimbulkan kepercayaan rakan-rakan aku. Aku ni adalah ejen yang terbaik yang sepatutnya mereka pilih. So sebab tu saya kalau kawan-kawan tolak reject, saya tak marah, saya tak akan marah. Pernah ada satu prospek kawan baik saya ni, 2011 saya present kat dia. Tahun ni baru sign up. Bayangkan 2011 tahun ni. So
Tak salah diri saya. Aku yang tak membrandingkan diri aku. 9 tahun baru dia sign up 9 tahun. Tapi puas hati 2 polisi terus. Satu medical card, satu hibah. Jadi sebenarnya kita ni ahli perniagaan. Bila kita ahli perniagaan, kita ada proses-proses yang perlu kita buat. Wajib kita buat. Tak lain tak bukan, asasnya dah kita iklankan perniagaan kita. So iklan percuma tuan-tuan, sahabat-sahabat, bukannya kena bayar. Facebook free. So jangan takut, biarlah orang nak gelak orang kita, kawan-kawan nak gelak, buang sikap tu, buang persepsi tu. Aku berniaga, aku iklankan perniagaan aku. Adik saya pernah iklan di nasi lemak Kopi All, NTV7, produk, dia buat produk. Dia habiskan 37,000 untuk 7 minit. So itu nilai sebuah pengiklanan. So kalau kita masih lagi kita agak-agak untuk iklan dia, aku ni malu lah, aku ni tak reti lah, aku ni takut orang kata lah. Sorry lah, kita tak boleh berada dalam perniagaan sebenarnya. Duduk rumah lah senang, ataupun kerja makan gaji. Okay. So itulah. Okay, itu je. Okay, terima kasih cikgu nampak? Baik. Apa yang kita boleh dapat daripada perkongsian cikgu tadi tu, memang kita sedar program kita buat setiap minggu ni macam-macam nanti daya ada sharing yang secara live, tapi kalau kita tak amal, tak guna juga. Betul, ilmu yang kita dapat tu sebenarnya ilmu tu ialah kita amalkan. Dapat sikit pun kita cuba buat, kita cuba aplikasikan dalam kita punya kehidupan, insya-Allah kita akan nampak perubahan dalam kita punya kerjaya di Ihtisas dan Thaqafi Ikhlas ni. Okey. So saya nak terus kepada Cik Hayati kita ni. Saya nak tahu, Cik Hayati kan baru kan? Baru tu macam mana you start business ni, dan apa aktiviti you dengan you buat hari-hari ke arah nak mencapai you punya matlamat tu? Boleh, silakan Cik Hayati. Okey. Yalah, pada mulanya kita ni, kita orang baru. Lagi satu, sebelum kita nak approach orang luar, kita mesti approach orang sekeliling kita dulu. Keluarga kita, kawan-kawan rapat kita, dekat situlah. Saya mempunyai latar belakang keluarga yang besar jugalah. Kan belum habis close semua. Ada usaha lah. Buat kawan-kawan yang rapat-rapat, insyaAllah masih dalam usaha juga, sebab kita dalam lingkungan circle yang besar kan. Kalau boleh kita nak closekan yang circle besar ni dulu, baru kita cari yang luar kan. Tapi dalam masa yang sama, untuk masa sekarang ni kita fokus pada media sosial macam Facebook, WhatsApp status. Tadi add pun saya dekat Facebook. Ada add saya tak? Ada. Okay. Kita friend. Oh ya ke? Okay. Lepas tu macam kalau ada grup-grup dalam phone tu kan, grup taman ke, kita anukan iklan juga, postkan iklan. Grup WhatsApp lah. Guna WhatsApp. Kita lakukan iklan-iklan hari-hari lah. Kadang-kadang ada juga masa-masa yang kita tak boleh nak buat, tapi at least dalam seminggu tu mesti kena rajin jugalah. Dan macam sekarang ni, terima kasih jugalah pada leader saya, Puan Nurizawati. Sebab dia ada idea-idea yang kadang-kadang kita sendiri pun tak terfikir. Macam baru-baru ni dia ada buatkan macam kita Google Form untuk kita keluar berjumpa dengan orang untuk isikan Google Form tu. Lepas tu kita call untuk setkan appointment. Then boleh dari situ kita boleh share tentang Thaqaful ni. Orang-orang yang klien-klien prospek kita yang kita jumpa tu lah. Masa suruh orang isi Google Form tu cakap apa? Dia suruh dia pegang, dia letak kat tab ke macam mana bagi dia suruh isi macam tu? Handphone kita. Handphone? Bagi kat dia lah suruh dia isi? Minta dia isikan kita punya ni lah, Google Form masa nak tegur tu cakap apa?
masa kita nak tegur tu, encik takkan nak encik tolong isi takkan macam tu. Mesti ada ayat guna kan. Boleh tak share dengan kawan kita? Tengok, habislah dengan Cik Saini ni betul lagi lah. Yes, kita jumpa dan kita cakap lah kita daripada Takaful dan kita nak buat survey tentang body kan. So minta tolong dia isikan. Lepas tu kita akan anytime kita akan call lah. Alright. Banyak tak soalan dalam survey tu? Tak, dalam survey tu tak banyak sangat soalan. Adalah dalam 2-3 soalan yang penting saja. Yang untuk misal kata macam penting ke penggantian gaji dalam hidup ni kan. Income Kalau dia nak tahu macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Yang paling penting nama dengan nombor telefon dia kena ada lah. Ya, nama, nombor telefon lah. Okey, terima kasih Yati Alright, okey, nampak? Ini ada idea-idea baru yang you all kena, rakan-rakan kita kat luar tu kena follow. Nampak? Kita pun tak terfikir sebelum ni kita survey, kita bawa borang, kita suruh orang tulis kan. Sekarang ni dah tak payah nak bawa borang lagi. Jumpa orang cakap kita daripada Takaful Ikhlas, tolong cik buat survey sikit. Ini handphone saya dah siap buka kan. Tolong isi je maklumat-maklumat. Okay, very good idea yang hari ni. Mungkin saya harap rakan-rakan yang kita kat luar boleh tiru sebab perniagaan Takaful ni sebenarnya lah perniagaan tiru je sebenarnya. Tiru apa orang lain buat. Kalau nampak ada hasil tu tiru je. Okey, berbalik kita kepada Cikgu An kita, Cikgu Rezahan kita. Okey, untuk pengetahuan semua penonton kita malam ini, Cikgu Rezahan ni adalah agensi director di Kisas. Alhamdulillah beliau antara yang hebat merekrut dan kita boleh tengok number of recruit dia. Bayangkanlah dia masuk penghujung bulan 5 sehingga sekarang dia dah rekrut dekat 70 orang. Dekat 7, saya rasa dah 70 orang dia rekrut. So boleh tak Cikgu kongsi dengan semua khasnya kepada, sebab kita di Ikhtisas ni walaupun EP, walaupun ACP, kita memang kena rekrut. Jadi dan kita memang kalau kita nak berniaga, contohlah saya selalu buat sharing, saya cakap kalau kita nak jual apa-apa, goreng pisang ke nasi lemak, kita takkan boleh kaya kalau kita berniaga satu orang. Memang kita nak kena ramai-ramai berniaga baru boleh kaya. Jadi rekrutmen ni adalah satu nadi kepada agensi sebenarnya. So boleh tak Cikgu Rezahan share apakah cara atau bagaimanakah cara yang cikgu gunakan untuk rekrut rakan niaga baru ni? Okey, silakan cikgu. Ya, terima kasih Cik Husaini yang juga merupakan idola saya lah. Cik Husaini saya dah follow Cik Husaini lama sebenarnya. Daripada dulu saya dah follow. Dari Sufi, antaranya saya follow Tuan Samian Senin, saya follow Nik Faisal. So dalam nak merekrut ni, kita sebagai usahawan ni, kita elakkan buang minda kita sebagai ejen. Okay, please. Maknanya jangan berfikiran sebagai ejen. Ejen ni jual sabun, jual gigi. Jadi kita ni usahawan. Ya, ni lah salesman lah. Ya, salesman Jadi kita ni usahawan sebenarnya. Kita perlu ada satu perancangan kita dan perlu ada game plan kita. Okay, bila kita ada perancangan, ada game plan kita tahu nak play macam mana, akhirnya kita akan wujudkan kepercayaan dalam diri kita akan apa yang kita nak buat. Mungkin untuk Puan-Yati tu mungkin baru nak memahami closing presentasi. Tapi lepas ni kena terus kepada sebab saya dulu saya mula buat rekrut, masa tu income saya baru 400 sebulan di Takaful Ikhlas. Bayangkan sebab saya mengajar satu kan, gaji dah ada. Jadi saya tak ada tekanan sangat nak buat sale. Saya mula 400 tapi saya mula tu hari tu saya mula sedar, aku ni dalam satu sistem yang bagus lah. One day aku akan jadi pemilik syarikat dan orang bekerja untuk aku. Orang akan bekerja menggunakan jenama aku. Jadi saya mula fikir saya pun mula merangka. Dalam bilik saya tu penuh di dinding rumah. Saya punya perancangan saya nak naik AUM masa tu kan. Ada di dinding saya lakar siap-siap game plan saya. Nak naik kepada UM masa tu saya lakarkan di dinding saya. Apa benda yang saya nak capai dalam masa tertentu. Jadi kita kena ada minda usahawan. So saya kongsikan yang pertama tadi dah tahu game plan kita lah.
So kalau di Itisah ni game plan kita adalah recruitment. So kita tak boleh bermentalitikan kepada top ataupun personal producer. Boleh buat tapi itu bagi saya dia sebagai bonus. Kalau kita boleh capai 100,000, 200,000. Tapi di Itisah sistem ALC ni game plan kita adalah recruitment. Kalau dulu kita sistem 3 tier, kita kena nak dapat hasil 5,000 sebulan commission. Kita kena buat sale 200,000 setahun. Betul tak tuan? Betul. Hampir 200,000 lah baru dapat 5,000 sebulan. Bayangkan berapa ramai prospek yang kita perlu jumpa setahun. Dan pelanggan kita kalau kita main kes RM80, 100.5, nak tak nak kena ada tak kurang 100 pelanggan ke atas. Lebih perlu kita ada. So bayangkan tahun kedua. Tahun kedua kita dah ada 300 orang pelanggan dalam sistem. Agak-agak larat tak kita nak jaga 300 orang tu. Persoalan dia bagi saya kan. Tahun keempat, tahun kelima dah beribu. Saya punya ejen lama saya 1,000 lebih pelanggan dalam sistem je. So kita kena fikir, aku ni nak jadi ejen ke nak yang bekerja untuk 1,000 orang ataupun aku nak jadi ejen yang bekerja untuk 20 orang je setahun pelanggan aku. So apa game plan kita di Ikhtisar yang saya faham lah kan. So 200,000 tadi kita bedakan kepada rakan-rakan niaga yang kita rekrut. So kita hanya KPI kita sebenarnya minimum 30,000 sahaja. 30,000 FYAC. So kalau lebih tu alhamdulillah ia adalah bonus kan. Tetapi selebihnya tumpuan kita, strategi kita kepada rekrutmen. Masukkan semua ramai rekrutmen yang boleh dalam sistem bawahan kita tu. Sebabnya sistem ini menjamin kita dapat income kedua melalui level 1, level 2, level 3, level 4. So itu income kita sebenarnya. Bayangkan mana? Naik jadi UM baru merasa. Tapi di sistem Ikhtisar ni kita dah merasa dah. Bayangkan kalau kita ada 40 orang askar bawah kita boleh buat 30,000 setahun, berapa dah hasil kita? Hanya kita sebagai SEP baru kan. So pada saya kita kena tanam dalam diri kita kena plan dalam diri kita apa yang kena buat. Saya jujur bila saya nak join bulan 5 tu saya mari terfikir tuan. Saya kata boleh kalau sistem ni nak bergerak ni siapa level 1 ada level 4 agak mustahil lah. Saya dalam hati berkata-kata dalam hati. Mustahil. Nak level kata. Ini on paper ni ini kelas jujur saya cerita. On paper boleh level 1. Level 1, level 2 sampai beratus. Mustahil lah. So, bila saya bergerak 2 bulan ni saya nampak. Saya boleh nampak tahu-tahu ejen saya dah rakan niaga bawah saya dah 71 orang. Saya sendiri betul kejut. Gila betul sistem ni. Kan? Sebabnya kita nak tarik orang tu mudah dengan 10, 2, 2, 1. Berapa ramai ejen di luar sana daripada company lain ke lain yang nak kepada pangkat tu, pangkat yang boleh override orang bawah tu. Berapa ramai duk bergaduh, bertekuk sebagainya. Contohnya kan. Masa muka berdendam. Benar contohnya. Seraganya, cerita lah seragam keluar. Tetapi di tempat di sistem ini benda tu datang dengan secara mudah. Hanya 30,000 FYAC dah dapat SEP dan boleh override sebanyak 10% level 1 dan single level. So, bagi saya di luar sana terlalu ramai mereka-mereka yang hebat yang boleh kita bawa masuk ke sistem Ikhtisar ni. Cuma tinggal lagi bagaimana kita nak mendapatkan mereka. Where are they? Saya selalu sebut MIT saya di Kota Baru. Where are they? Di manakah mereka? How we get them? Macam mana kita nak dapatkan mereka? Dan how we want to attract them? Di mana mereka? Macam mana kita nak sampai kepada mereka? Dan macam mana kita nak attract mereka mai ke tempat kita? Menarik dia. Persoalannya ramai. Kalau di Kelantan contoh skop lebih kecil di Kelantan ni terlalu ramai tuan. Perempuan semua sahabat-sahabat orang yang hebat-hebat. Tetapi macam mana kita nak petik hati mereka supaya mereka datang dan berniaga dengan kita. So situ perlu ada satu ni lah. So sekarang ni di Kota Baru ni kami lebih macam tadi lah, nak tak nak memang kami kena akui sosial media ni, digital media ni sangat-sangat penting. Jadi nak tak nak memang kami kena brandingkan diri kami. Sebab tu saya pakai gini ni. Saya takut pakai jenis dulu ni. Saya tak nak pakai ni. Cap ni saya tak nak pakai daripada saya kecil. Sebab ayah saya marah. Pakai memang dia terajang ayah saya. Memang dia cukup ni lah. Cukup kita panggil apa? Cukup ortodok lah. Anti lah pakai. Saya tak pakai ni.
Umur saya 41 baru saya pakai. Sebab apa saya pakai? Saya nak brandingkan diri saya. Supaya orang yang tengok saya di luar sana, dia menampak kelainan saya berbanding orang lain. Ni macam bos kita hari ni pakai tengkolok, apa ni? Tanjak apa ni? Satu kelainan. Jadi saya tak nak pakai ni, umur saya 41 tahun ni baru saya pakai. Jadi ni pun baju, ni semuanya saya cuba untuk mengikuti peredaran semasa. Saya cuba sosial media, saya nak menampakkan diri saya di masyarakat. Jadi bila saya upload live dalam Facebook sebagainya, tujuannya tak lain tak bukan saya nak iklankan diri saya, nak iklankan, viralkan kumpulan saya, tim saya. Daripada kita buh gambar seorang-seorang tulis, oh hari ini indah, hari ini bersedih. Tak payahlah, itu buang masa. Tapi kita dilarang beroyan. Dilarang beroyan. Jadi tuan-tuan, saya mengajak diri saya sendiri dan sahabat-sahabat untuk kita buatlah. Bila nampak bodoh ke nampak gila bagi saya kan, terpaksa ikut. Sebab ramai dah yang sukses dengan kaedah ni kan. Kalau kita tak guna, kalau kita masih ada takut-takut, saya bimbang kita akan ketinggalan. Jack Ma pun statement dia hari ni, dia kata ekonomi dunia akan dikuasai oleh peniaga-peniaga kecil macam kita ni. Jadi bagi saya, pandangan saya gitulah. Bagi saya, kita kena tahu game plan. Yang kedua, kita kena jenamakan diri kita. Jenamakan. Belilah pakaian cantik sikit atau cantik lah, yang pelik sikit lah daripada orang. Daripada supaya orang nampak kita tu adalah satu kelainan dan menarik minat orang untuk mendengar kita. Okay, kemudian yang ketiga, rekrutmen ni pada saya lah, dia sama juga dengan proses kita nak memprospek bakal pelanggan yang nak ambil polisi. Bila kita berada di lapangan, of course kita akan present kepada mereka yang boleh ditakafulkan. Betul tak? Kita tak present pada sebarangan orang. Kita present kepada, kita dah nampak, kita dah usah tengok depo, dia tengok macam mana. So tak semua orang boleh ditakafulkan sebenarnya. So bila kita sembang dengan orang yang tidak pada kita boleh ditakafulkan, bila berlaku rejection banyak, dia akan mengganggu emosi kita dan jiwa kita. Sebab tu ejen jadi fed up. Habis orang ni nak sembang, memanglah kita nak polisikan semua orang, tetapi kita berniaga, of course kita nak jumpa yang ada potensi. Kalau sudah kata Bible lah, kalau dalam perniagaan ada keuntungan di jangka depan. Sebagai saya, rekrutmen pun benda yang sama. Rekrutmen benda yang sama. Kenapa dalam memilih prospek polisi kita pilih, kenapa dalam nak rekrutmen kita tak pilih, main nak sapu je. Bila kita sapu semua, sapu masuk, orang tu tak kualiti, akhirnya kita akan fed up, kita akan kecewa. Susah rekrutmen ni, aku ejen nak jaga susah. Sedangkan salah tu salah kita sebenarnya, sebab kita ambil tangkap muat. Sebab tu saya mula share dengan sahabat-sahabat saya ni, kita kena filter, tapis bakal rakan niaga yang kita nak bawa masuk. Bahasa mudahnya jual mahal lah sikit. Saya uji macam mana? Saya send dokumen menggunakan yang kontrak ejen tu. Kalau hang tak hantar dalam masa seminggu, sorry lah, next. Next. Hang nak isi, kau nak isi borang tu pun terhege-hege, aku nak ajak kelas lagi, confirm hang tak mari. Okay. So saya gitu lah ni. Saya sekarang ni, saya belajar daripada adalah seorang leader di KL tu. Nak buat ke tak nak buat? Ibarat macam tu lah, nak buat ke tak nak buat? Tak nak buat, sorry lah, pergi ke tempat lain. So, daripada dia menyemuk di tempat kita, menyemuk dalam kehidupan kita, baik kita reject awal-awal. Jadi saya ada ramai yang macam tu. Jadi kita kena jual mahal sikit. Sebab kita adalah guru, kita ibarat kita ni tok guru silat bagi saya lah. Bila kita sebagai rekruter, kita adalah guru silat. Mana boleh guru silat bersujud kepada anak murid? Kan? Kita guru, tiba-tiba kita nak murid, kita nak kena tunduk dengan murid nak ikut ni ke, tak boleh. Sepatutnya anak murid yang perlu ikut kita, meraih kita, sebab nak dapat ilmu, nak dapat skill, nak dapat buah. Yang paling penting nak dapat duit. Kan? Yang penting dapat duit. Sebab kita nak ajar ilmu yang berharga. Kita sebagai rekruter, kita bukan setakat nak mengajak, kita akan menurunkan ilmu kita pada mereka. So kalau kita dah jumpa orang yang tak committed dari segi awal, nak isi form pun tergege-gege, nak hantar salinan dokumen pun tergege-gege, tak payahlah. Tapi jangan putus sahabat pula. Kawan jangan dia. Tapi stop.
filterkan orang-orang macam ni. Jadi insyaAllah bila kita buat kaedah macam itu, maka kita sebagai rekruter, kita tak akan mengalami masalah dari segi kawalan rakan niaga lah. Yang kemudian kita tak akan terlibat dengan dismotivated yang malah kecewa, aku letih aku rumah 10 orang macam ni. Sentap. Yeah, next. Next. Sentap kan, banyak sangat kan. Meroyan. Meroyan. So bagi saya profiling agent yang kita nak masuk, pastikan dia mencapai minimanya ialah sebagai kita. Letakkan KPI lah kita sebagai KPI ni. Pada panggil apa tu? Standard. Aku nak agent nak bawah aku ni standard dia aku sebagai standard dia. Saya tak gitu. Kalau aku boleh drive dulu daripada Gerik ke Kota Baru every week sampai sekarang, aku nak agent yang masuk bawah aku orang yang sama. Orang yang tak kira mari kelas, orang yang tak kira pergi kursus, orang yang tak kira pergi cari prospek dan sebagainya. Saya gini gitu. Saya letakkan standard. Orang nak join tim saya daripada hari-hari itu lagi, you kena commit. Super committed. Kalau setakat nak mari ni, tak payahlah buang masa. Saya takkan layan. Ni pun saya banyak reject ni. Yang jenis-jenis yang ada potensi yang hebat di tempat lain tapi dah nampak macam kita nampaklah komitmen dia kurang. Next, tak payah. Jadilah lebih kurang saya punya recruitment. Yes. Alright, terima kasih Cikgu Zahan nampak. So saya harap ini boleh jadi kepada kita punya panduan kepada kita punya leader. Bagaimanakah cara kita nak memilih tim profiling dia. Nak tengok orang tu boleh tak bersama dengan kita boleh tak orang ni boleh percaya tak dengan idea yang kita bawa. Banyak benda yang perlu untuk kita jadi sebahagian daripada tim kita dan untuk dapatkan penyesuaian tu sebenarnya pun agak ambil masa juga antara kita dan juga rakan niaga kita nak sesuaikan, nak pastikan, nak fahamkan. So pun sendiri ada cabaran-cabaran dia. Jadi kepada semua rakan niaga di Ikhtisas, saya pun nak mengambil kesempatan kita sentiasalah bersabar, berlapang dada dalam kita kerja-kerja rekrutmen ni dan untuk membesarkan lagi kita punya rakan niaga ni. Okey, balik kita kepada Cik Hayati kita Okey, Cik Hayati baru lagi join dengan Ikhtisas ni. Tapi saya tengok daripada saya rasa antara penyebabnya you punya leader pun agak bagus, orang yang sangat konsisten. Jadi saya nak tanya macam mana sebab ejen baru ni sangat-sangat mudah terkucil. Kita ni tak ada apa-apa nak bagi kan. Tak ada apa-apa. Saya pun datang bukan jadi bos. You punya leader pun bukan you punya bos. Jadi bagaimanakah you memastikan, Cik Hayati memastikan kita sentiasa berada di landasan untuk mengejar matlamat. Kita tak terkucil lah, down dan sebagainya. Okey, silakan Hayati. Okey. Untuk sentiasa, orang kata sentiasa bersemangat lah kan. Satunya, setiap kali ada kelas yang bagusnya lah tempat saya ni, office Senai ni, banyak training yang dianjurkan, banyak kelas lah untuk rakan niaga baru untuk belajar. Jadi dekat situ kita boleh follow up apa masalah, apa yang kita tak faham, yang sesuatu yang mungkin akan buatkan kita tiba-tiba down. Bila kita tak tahu, yelah macam benda ni kita baru nak belajar. Lepas tu kita tak confident level tu tak ada kan untuk nak close, macam mana nak berhadapan dengan orang. Tapi dengan adanya training-training yang leader-leader dan juga bos sediakan tu, tu kita dapat confident level. Ya, betul. Dan dengan cara-cara trik, skill-skill mereka sharekan dengan kita tu, itulah yang orang cakap susah untuk kita dapat kalau kita tak adakan ni. Jadi mana-mana kita tu memang kita follow up lah. Kalau boleh dengan arti kata lain kalau nak berjaya memang kena datang kelas. Ya, betul. Lagi-lagi dengan skim gaji yang ada ni kan, memang kita wajibkan mesti datang. Selalu ingatkan datang. Bukan senang nak dapat skim gaji ni. Ya. Itu dia.
Sebab sebelum ni yang difahamkan memang tak pernah ada skim gaji kan. Ya. Kira peluang yang sangat baik lah untuk rakan-rakan niaga yang baru nak join. Ni memang peluang yang sangat baik dengan skim gaji lain, dengan komisen yang akan dapat pun lain. Tu semua sebenarnya kalau kita ada rakan niaga ni, kita tak sempat nak down. Ya, betul. Sebab bila masa kita baru nak down, nanti rakan niaga ni ada something yang diorang nak tanya kan. Kalau kita down macam mana kan? Tak sempat nak down. Macam terbangun dari tidur. Betul lah. Itulah dia. Okey, itu je. Alhamdulillah dengar. Okey, saya yang bila Cik Yati cakap datang kelas, kalau nak memastikan jangan terkucil, jangan down, jangan lemah semangat, datang kelas tu memang saya sangat-sangat setuju. Dan itulah yang saya buat. Saya, Cik Syah dulu tu waktu kerja pun sama. Mesti tak miss kelas. Saya pun sama. Kelas kat mana pun kita datang. Sebab apatah lagi kalau kita ni ejen-ejen atau wakil niaga yang baru nak join ni, kita kurang ilmu, senang sangat kita terkucil. Jadi dia punya ubat dia macam Cik Yati cakap tadi, jangan malas datang kelas, selalu rapat-rapat dengan leader, berbuat baik dengan leader, kawan dengan rakan-rakan yang positif, berada dalam circle orang-orang yang positif, yang bercakap tentang macam mana nak berjaya, yang bercakap tentang matlamat, yang bercakap aktiviti. Kalau kita bercakap tentang masalah, tentang ni memang bukan tak boleh nak cakap masalah, boleh cakap, tapi kalau bercakap masalah aja memang lama-lama sikit-sikit dia tarik ke laut yang dalam. Nanti kita akan tersasar jauh. Okey. Sekarang masa kita ada lagi 3 minit ke pukul 10 malam. Alhamdulillah besok hari Sabtu ada sebahagian kita yang memang cuti. Okey, jadi saya rasa kalau kita lambatkan sampai pukul 12, insya-Allah tak ada masalah Tak adalah, saya buat lawak je. Okey, kita pergi kepada seterusnya kepada Cikgu Nuzaihan. Kita nak tahu cikgu punya perancangan matlamat, apa yang cikgu nak capai dalam masa mungkin 6 bulan, setahun ataupun beberapa tahun akan datang. So apakah cikgu bayangkan ataupun cikgu cuba nak capai di dalam kejayaan yang cikgu sedang buat sekarang ni? Boleh tak cikgu share dengan kita punya rakan niaga? Silakan cikgu. Ya, terima kasih perancangan ni. Perancangan saya besar sebenarnya. Perancangan saya besar. Jadi saya nak memiliki syarikat yang ada tiga tingkat bangunan operasi. Alhamdulillah. Mana bawah nampak, tu orang yang clear dia punya tu dia akan nampak 3 tingkat lah. Alamat pun silap dia tahu kat mana tempat kan. Tempat pun dah ada dalam fikiran dia kan. Ada. Dalam fikir dah. Dia memang dia memang jelas matlamat dia. Okey, silakan terus. Yes. So saya nak bahajak satu dalam masa 2 tahun. So saya akan ada level bawah untuk admin, kemudian level 1 untuk bilik pengurusan, tingkat 3 untuk bilik latihan. Bagi saya, kita nak berniaga ni kalau sewajibnya kita kena fikir sampai sejauh tu. Pada saya kan, all out. Jangan fikir sampai nak dapat satu peringkat, dapat 10,000 cukup lah, tak boleh. Kita kena fikir ke arah lebih. So saya punya mentor Datuk Idol saya Darul Sufi dah. Saya kata saya follow lama dah. Darul Sufi ni memang saya follow daripada dulu lagi. Saya kata, Muhammad ni siapa dia? Saya tak kenal pun abang kan. Kata, dia ni hebat kan. So perjalanan kami di Ikhtisas Khalifah Ikhlas Asosiasi khususnya, kami ke arah kami target hingga 1,000 rakan niaga dalam masa 5 tahun. Kami akan ada 1,000 rakan niaga dan insya-Allah saya yakin dah. Walaupun pada awalnya saya agak goyang-goyang was-was, tapi dah 2-3 bulan ni saya nampak itu punya laluan dia. Kita boleh buat. Sebabnya kita punya plan tu dah dipikir, dah dirangka oleh master-master yang hebat. Cik Suhal Zaini, Cik Zinda. Jadi idea dah dibuat, dah didokumentasikan, dah diplanning kan. Kita di peringkat bawah ni hanya ambil dan apply saja.
So kita tak payah buang masa nak memikirkan nak buat macam mana. Dah hilang separuh dah bebanan kita di bawah ni. Jadi game plan-nya dah didokumentasikan oleh pihak HQ Ihtisas. So kenapa kita tak buat kajian dan kita tak datang ke dalam hati kita, ini adalah plan memang gila, kalau aku buat memang berjaya. Dan memang dah ada yang berjaya, saya difahamkan di Melaka kan. Dah ada 1,000 orang ejen tahun ke-7, tahun ke-6 dia buat kan, dengan income dia 120,000 sebulan. So tak mustahil kan. Tak mustahil boleh buat bila mana orang dah buat dengan sistem yang sama dan kita mungkin lebih baik daripada dah ada unsur-unsur yang lebih baik yang dah ditambah dalam plan kita. Jadi untuk kami target 1,000 rakan niaga dan kita macam mana nak kawal 1,000 orang ni? Itu pun kena fikirkan juga. Kena fikirkan macam mana keadaan nak kontrol 1,000 orang rakan niaga. Saya dah ni lah, saya ada 71 orang rakan niaga. Saya dah mula ada sedikit konflik dari segi nak menguruskan. Tetapi sebagai kita kata kita pengurus, kita kena tenang dan kita kena fikirkan cara macam mana nak handle ni. Jadi kami sini kami buat batch 1 10 orang, batch 2 10, kami buat kelompok-kelompokkan dia. Jadi hari Sabtu kita kelas semua mari hadir, kemudian hari Isnin, Ahad sampai hari Rabu kami pecahkan mengikut kumpulan batch dia 10 batch dia 10 macam universiti lah, kuliahnya beramai-ramai tapi tutorialnya 10 hingga 15 orang. Jadi itu yang kita nak cuba buat dan akhirnya bila kita berjaya keluarkan potensi yang ada dalam diri setiap rakan niaga, insya-Allah saya cukup yakin manusia ni kalau kena dengan perhargaannya, kena dengan didikannya, dia gembira dengan apa yang dia berada, tempat dia berada, insya-Allah potensi yang ada pada rakan niaga ni boleh dikeluarkan dengan sehebat-hebatnya dah. Alah setakat 30,000 kot. Je kan. Takkan orang tak boleh buat 30,000. Sikit sangat. Tetapi kita pecahkan kepada jumlah player kita yang ramai. So pada saya sistem ni memang cukup menarik. Saya memang dah tergila-gilakan lah. Sistem perniagaan ni saya dah training dah saya dah. So di peringkat kami di KB ni insya-Allah kami dalam perancangan sebenarnya. Jadi tugas saya sebagai AD di Kota Baru ni tidak hanya sekadar saya menguruskan, bagi saya lah pegangan saya, tidak hanya sebagai saya menguruskan kelas latihan, saya memberi ilmu, saya monitoring, tetapi bahkan saya perlu lebih turun ke bawah lagi. Macam mana saya nak memikirkan untuk mempermudahkan rakan niaga kami untuk buat jualan. Maknanya sampai ke tahap, kalau boleh saya nak fikirkan sampai tahap tu, supaya bila rakan niaga keluar ke lapangan, bila disebut produk Takaful Ikhlas, orang semua, Takaful Ikhlas, saya nak dengar lah. Hibah berganda. Hebat hibah berganda, saya tengok dalam Facebook hibah berganda hari-hari. Nak dengar lah adik. Saya nak, kita boleh kita berfikir sampai tahap tu. Jadi insya-Allah saya ada satu program yang saya nak lancarkan dalam bulan sebelah ni. Program yang kita panggilkan satu rumah satu polisi hibah berganda peringkat negeri Kelantan. Hebat bulan 11 hingga bulan 1. Di situ akan ada cabutan bertuah untuk rakan niaga, ada cabutan bertuah untuk pemegang polisi yang sign up selama tempoh 3 bulan tu kontes tu. Sebab bagi kami manusia ni sangat-sangat tak boleh lari daripada hibah ataupun hadiah. Dia memang suka. Pensel sebatang pun orang suka dapat pun orang dah nak menangis. Ibarat macam tu. Happy sangat-sangat. So why not kita buat sesuatu yang luar biasa. Mungkin yang kalau rakan niaga persoalan buat satu benda yang dulu saya save personal saya dulu. Saya dengan Cikgu Rahiman kami dalam bonek penuh dengan goodies, hadiah. Okey, 2 bulan ni kami contoh nak target nak keluar 100 kes. Maka di situ akan ada 100 helai tudung. Macam tu kami beli haidah scarf yang beli 400. Ikut kemampuan tuan-tuan lah. Bila kita dah beli keluar modal, kita akan ada satu perasaan tekanan untuk kita habiskan stok kita dalam bonek. Kita dah invest modal kan. Benda tu RM20 satu. Jadi kita akan keluar lah, kita akan fokus lah. 3 bulan yang kita buat tu kita fokus untuk habiskan hadiah yang kita beli tu sebab kita dah labur. So, nak tak nak memang kita kena pergi jumpa orang di luar sana. Akhirnya hasilnya pun masuk. Polisi pun ditandatangan. Boleh keluar 100 kes. Sebab tu kalau
kita duk dengar Cikgu Man banyak K, 40K, 50K masa tu kan. Itu antara keadaan yang kami buat lah. Keadaannya ialah kita luar biasakan sikit diri kita. Kita berfikir di luar kotak untuk setiap masa. Sebab kita manusia ni kalau kita hidup, flat je kita punya hidup, kita buat benda sama je sepanjang masa, dia akan membosankan. Dia bosan. So saya cakap, bosan. So saya ngajak kawan-kawan buat satu benda yang luar biasa sikit dalam sekali-sekala. InsyaAllah kita akan ada momentum, kita akan ada semangat, kita akan bergerak naik, mendaki. InsyaAllah. Okey. Tengok jawapan mantap daripada cikgu kita, Cikgu Ruzahan kita. Bila dia bercakap, bila saya tanya dia punya impian, harapan, dia punya target, dia dah clear. Orang yang bila kita nak tahu orang punya matlamat jelas ke tidak, dia cakap macam tu. Saya nak bangunan 3 tingkat. Kalau orang tanya, orang tak clear dia punya matlamat, kalau kita tanya berapa? Saya nak ada bangunan encik saya ni, dia tak clear. Ini dia clear. Bangunan ada 3 tingkat. Bawah nak buat apa? Yang bangunan tingkat 2 nak buat apa? Tingkat 3 nak buat apa? Itulah orang yang jelas matlamat dia. Okey, sama juga soalan yang sama saya nak tanya kepada Encik Hayati. So apakah harapan Encik Hayati? Since dah join dengan Ikhtisas ni, apakah matlamat you nak capai? Bila agaknya, adakah sasaran jangka pendek, jangka jangka panjang yang you nak capai dalam kerjaya sebagai rakan niaga di Ikhtisas dan ejen di Takaful Ikhlas ni? Silakan Hayati. Okay, dah tentunya matlamat pertamanya saya ni sebenarnya sudah tentu nak kukuhkan keuangan. Kukuhkan keuangan dululah. Sebab sebelum ni kita bekerja dengan orang kan. Sekarang ni kita bekerja untuk diri kita sendiri. Untuk company orang. So ni untuk syarikat yang kita sendiri tubuhkan untuk diri sendiri, yang ada pekerja-pekerja mungkin di bawah kita untuk kita bimbing. Dan, harapan saya sebenarnya saya nak bagi peluang dan ruang pekerjaan bisnes ni kepada orang-orang lain juga. Okey. Kita terdiam sekejap kan. Malaikat lalu. Macam, yelah sebelum ni kita bekerja dengan orang kan, jadi macam matlamat kita tu macam kita pun tak ada target. Kita tak ada target berapa lama. Kerja balik kerja macam tu je lah. Kerja. Itulah kadang sampai bila nak kerja macam ni selagi kita tahan. Selagi kita bertahan, badan kita kuat nak bekerja. Tapi bila dapat peluang macam ni yang kita boleh pergi kerja, kadang pergi office tu kadang 1 minggu dalam 3-4 kali je. Itu pun bukanlah dalam jangka masa panjang dalam 1 hari tu kan. Kita diberi waktu yang wajib tu pun cuma 2-3 jam saja untuk penuhkan masa. Selain tu kita boleh buat kerja kat luar. And then dengan peluang yang ada sekarang ni, saya rasa lebih baik lah, jauh lebih baik daripada yang dulu. Macam sekarang ni dengan saya sendiri berfikirlah, saya nak target dalam jangka masa pendek saya ada aset-aset saya sendiri. Sebelum ni saya tak dapat nak capai, walaupun bekerja di Singapura orang cakap dia ni kerja Singapura ni macam-macam boleh beli ni. Sebenarnya boleh saving banyak apa semua kan. Tapi sebenarnya hakikatnya tu tidaklah sebegitu. Sebab bekerja dengan orang ni tak sama kan. Kita sebelum ni saya jujurnya lah, pergi kerja gelap, balik kerja pun dah gelap. Sampai anak pun kita keluar rumah dia belum bangun tidur. Balik rumah tu pun dia dah tidur. Macam tu kan. Dia tak tidur dekat Singapura Burang alik hari-hari. Keluar masuk hari-hari. Kita keluar masuk hari-hari. Okey. Jadi dengan kerja ni saya berharap lah memang saya target untuk dapat luangkan masa yang banyak untuk anak-anak, untuk family. Di samping boleh cari aset untuk keluarga dan juga diri sendiri. Alhamdulillah. Syarikat sendiri yang kita boleh run sendiri.
Dengan adanya orang-orang bawahan yang kita boleh bawa untuk sama-sama berjaya dengan kita. InsyaAllah. Amin. Okey. Dah, ada lagi? Yati? Itu je. Itu je. Okey, terima kasih Cik Yati. Banyak benda yang nak kena belajar, nak kena tuntut dengan leader saya. Alhamdulillah. Ya, betul. Ya, dalam industri ni proses pembelajaran kita ni akan berterusan. Waimah, saya dah 13 tahun, masuk tahun ke-14 tu masih lagi saya belajar, cuba dapatkan idea. Malah saya pun belajar dengan you all. Bila saya dengar diorang buat survey, saya sebenarnya dah berbual lah dengan Liza tu hari. Dia kata dia buat survey pakai Google Form. Saya pun masih belajar macam mana nak buat tu semua kan. Saya nak cakap sebelum PKP ni, saya tak percaya boleh close case melalui online. Social media ni saya tak percaya. Saya cakap mengarut, mesti nak kena jumpa, present, nak ganti emosi dekat orang, baru orang boleh close. Tapi sebenarnya benda tu lain. Boleh, orang boleh close, boleh dapat prospek. Ni benda ni jadi bila dah berlaku macam ni, saya pun masih belajar lagi. Orang cakap copywriting, macam mana kita pun belajarlah buat copywriting, buat poster, buat apa kan, untuk supaya kita tidak ketinggalan dan seiring. Hasilnya orang banyak refer dengan saya, jadi saya pun terpaksa belajar. So belajar ni adalah satu proses yang akan sentiasa kita lalui sepanjang kejayaan kita di Ihtisas dan Tagga Afrika ni. Okey, saya rasa sampai sini saja. Saya nak buka, saya rasa sampai masa untuk saya nak buka soalan kepada kita punya penonton kita pada hari ini. Kita di YouTube channel kita ada 30 orang, 31, 32 orang di kita punya YouTube live kita. So saya nak buka lah soalan kepada you all. Kalau ada apa-apa nak tanya, nak minta penjelasan, boleh bertanya ataupun buat soalan di kita punya chat room, ataupun boleh juga di live chat kita di YouTube. So ada siapa nak tanya tak? Boleh terus tulis dekat YouTube chat, ataupun boleh boleh saya akan bacakan kalau kita nampak. Saya boleh terus tengok sini. Kalau ada apa-apa nak tanya, saya boleh terus baca di ruangan komen ni. Ada soalan, ayat manis diguna untuk ada. Ayat manis untuk diguna. Umi Salwa ada bertanya, apa ayat manis dan simple cikgu guna untuk ajak jadi RN? Ada ayat manis cikgu Ada juga dia. Sweet talker ni saya pandai sweet talker dengan perempuan je. Tu tak tahulah kalau cikgu ada. Okey, cikgu tolong jawab Umi Salwa tanya ni. Saya biasanya lah bila saya cakap dengan orang yang dah nak ajak, saya tanya dia, awak berapa sebulan bagi duit kat mak? Dalam bulan nanti berapa? Dia kata dah kata 200. Tu saya tanya balik dia, agak-agak cukup ke 200 bulan tu. Tu saya cerita lah diri saya bagaimana saya bermula berniaga tahun 2011, 2012. Masa saya cikgu dah kan. Masa tu saya boleh beri kat mak saya 200 sebulan sahaja. So ditakdirkan Allah, ayah saya kena serangan jantung. Masa tu belanja banyak, khususnya untuk suplemen. Bila orang mari melawat kan, pakcik beli ubat ni pakcik, suplemen ni bagus ni untuk ni memang makan memang bagus. Jadi orang tua bila tengah sakit, bila orang sajakan dia ubat, dia pun apa lagi, hello lah, abah nak ubat ni 400 satu lah, cek tu dia 400 satu set, cek 600 satu set. Garu kepala kawan. Macam mana ni? Akhirnya saya mula berfikir, aku ni tak adil lah. Masa aku kecil dulu, mak bapak aku, apa yang aku nak, yuran sekolah baik, apa belanja sekolah baik, dia akan usahakan dapatkan duit tu, walaupun dia kerja kampung. Jadi saya mula-mula berfikir, kata aku ni kena berniaga.
aku ada tulang 4 kerat, tangan masih sihat, kaki masih sihat, maka di situ aku wajib ke atas diri aku untuk mula berniaga, cari side income. Kenapa? Aku ada ibu bapa yang masih lagi mengharapkan bantuan ataupun sumbangan bulanan, elang bulanan untuk mereka lebih selesa. So motivasi itulah biasa saya sebut pada ni lah. Jangan kita selesa dengan kehidupan kita kerana di sekeliling kita ramai lagi orang yang memerlukan bantuan kita. Dengan kata lain, kita wajib jadi kaya. Kita wajib jadi kaya kerana banyak orang yang perlukan bantuan kita. Masjidnya, pondoknya, pusat tahfiznya, apatah lagi anak yatim, apatah lagi keluarga kita. So kalau kita selesa dengan kehidupan kita, dengan gaji yang kita ada, orang keliling kita yang memerlukan bantuan kita. Jadi biasa itulah motivasi yang saya ataupun ayat pemanis lah biasa saya ajak untuk ni, untuk rakan-rakan yang nak join, untuk kita kata kerja lebih sikit untuk dapatkan lebih duit, untuk kita boleh berselesa dengan anak isteri ataupun keluarga kita, dan juga kepada ibu bapa kita terlebihnya untuk kita balas budi mereka balik apa yang telah mereka buat untuk kita. Juga kita wajib kaya untuk kita nak bantu orang sekeliling kita. Bukan nak bermewah dan sebagainya, untuk kita nak bantu orang di sekeliling kita. Itulah lebih kurangnya jawapan kepada macam mana saya attract orang untuk hadir. Sebab kalau kita bercakap pasal duit ni, orang takkan sangat. Sebab orang boleh cari duit lain, tapi bila kita sentuh hati mereka, hot button mereka, insyaAllah mereka akan bersama kita lah. Okay. Ada orang dia duit pun bukan dah motivasi. Aku dah ada semua, dia kata kan. Rumah dia dah ada, kereta hidup pun selesa, apa nak cari dia tu kan. Tapi bila kita tanya berapa dia bagi duit dekat apa dia. Very good So hopefully semua dapat. Ya tu cikgu. Okay, semua hopefully semua dapat. Betul. Sedikit idea. Yes. Sebab tu kita berbalik kepada hot button tadi lah. Hot button untuk kita bercakap dengan sama ada prospek polisi ataupun prospek ejen. Kalau kita salah cakap, tak kenal dengan hot button dia tak nak mari. Contoh zaman COVID, kita tak sembang kata, marilah buat takaful, boleh terbang ke overseas. Zaman COVID tak sembang pasal ni. Bagi saya kan tak kenal. Bukan hot button kita kan. Jadi situ bagi saya, kita kena pandai lah. Pandai psycho dan juga tai chi verbal lah sikit untuk pastikan orang tertarik. Dan yang selebihnya tadi dah berbalik kepada kita viralkan diri kita lah. Jenamakan diri kita, gunalah sebaik mungkin media sosial yang ada. Biarlah kita bercakap dengan Facebook. Saya pun ni first time saya buat macam ni. Lepas ni insyaAllah saya berazam untuk saya kalau boleh hari-hari saya nak live Facebook saya nak buat. Itu cara saya capai diri saya. InsyaAllah saya nak buat. Itu saya nak cuba buat. Biar kita jual diri kita ke arah benda yang baik. Itu bukan benda tak baik Duk meroyan, kita baik. Dah hidup meroyan, baik kita buat benda yang baik. Begitu je. Okey, terima kasih cikgu. Okey, ni ada soalan ni daripada Neng NF Channel. Dia nak tanya pada Yati ni, bagaimana cara nak close sale yang guna medium online? Yati, boleh share sikit? Dari online, biasanya ialah untuk kita close sale ni online bukannya mudah kan? Sebab kita sendiri tak nampak klien tu macam mana. Macam mana dia punya reaksi dengan apa yang kita terangkan. Tapi dengan secara online ni, satunya kita buat permulaan, kita minta details. Kemudian kita buatkan quotation untuk dia. Dekat quotation tu kita terangkan satu persatu apa yang ada, yang kita cover, apa benefit-benefit kita lah. Dan dekat situ kita boleh tahu, kalau boleh buatlah lebih daripada satu quotation untuk dia nampak dan juga bandingkan perbezaan. Jadi kita juga kena tahu apa fokus sebenarnya yang dia nak untuk, yelah ada orang nak perlukan hibah. Ada orang pula mungkin memerlukan medical card. Jadi kita kena tahu kepentingan klien. Apa yang klien pentingkan untuk diri dia. Jadi dekat situ, lepas kita dah tahu apa yang dia nak, kita cuba buatkan quotation yang bersesuaian untuk dia lah.
Dan dekat situ barulah dia boleh pilih dengan lebih selesa kan. Sebab dia dah tahu semua kelebihan, benefit yang ada. Dekat situlah macam tu. So macam mana? Terus PM orang tu ke apa? Kalau macam katakan dalam Facebook ada orang like kita punya status. Jadi Yati PM dia ke ataupun call ke macam mana? Ya kita PM dulu. Lepas tu kita boleh call, buatkan, kalau kita boleh buat temu janji, kita boleh jumpa kat luar. Okay. Untuk kita so semoga Cik Yati dah menjawab soalan Ning and F channel tadi. So ada lagi satu soalan untuk Cikgu Nuzaihan. Ini you punya cikgu punya pesaing ni. Encik Nuzaihan tanya. Nuzaihan kan dia tanya. Cik Zaihan, macam mana tuan buat perancangan untuk rekrut? Jawab cikgu. Last soalan ni. Ya. Last soalan perancangan untuk buat rekrutmen ni. Kita sebenarnya yang pertamanya saya pergi kepada kita menempatkan diri kita dalam masyarakat. Contohnya kita pergi tempat yang sebenarnya kalau kita tengok balik, setiap kerajaan negeri ni di Menaju contoh, dia ada program tak untuk khas untuk anak muda, untuk usahawan. Kita ada kalau pusat pembangunan wanita, So saya pergi ke tempat-tempat gini. Saya akan menempatkan diri saya di tempat-tempat sebegini. Contoh dia orang buat town hall, dia orang buat seminar. Saya akan jadi peserta di situ. So di situlah kita dapat kenalan-kenalan yang kita boleh tarik sebagai rakan niaga. Akhirnya bila kita kenal pengarah dia, itu lebih memudahkan kerja kita. So saya pernah pergi ke tempat saya tak kenal orang tu, saya pergi ke program itu. Akhirnya dengan pengarah tu saya baik sampai sekarang, sampai saya boleh pergi ke rumah dia dan dia antara yang supplykan saya bakal-bakal rakan niaga. Dia kalangan anak-anak muda. Jadi kita kena mindsetkan diri kita sebagai usahawan lah. Kita kena mindset kita sebagai usahawan, kita kena bergerak. Maknanya kita dah buat, nampak tak ada hasil, kita tarik handbrake. Kita fokus ke tempat lain. Contoh kita nak ambil mahasiswa kan, kadang-kadang jarang nak berjaya kan. Ada orang buat berjaya, tapi bagi saya tak ada buat. Kalau nak pergi ke tempat mahasiswa, student final year, bagi saya itu bukan kekuatan saya. Saya akan channel ke tempat lain lah. Itu atas strategi yang saya buat. Jangan tumpukan kepada benda yang kita tak lepas nak buat. Rugi masa kita, rugi idea kita beralih ke tempat lain. Next, kita explore tempat tu, barulah kita nampak perbezaan dan juga ada ruang untuk kita masuk. Atasnya kita awal-awal tu dapat susah, kita terus kendur, kita cuba sampai satu tahap, tak lagi dah. Jangan bazirkan masa, jangan bazirkan duit. Next projek ataupun keadaan lain yang kita boleh explore dan kita boleh dapatkan target. Okey, Nuzaihan, semoga harap jawapan daripada Cikgu Nuzaihan tadi dapat bagi Cik Zai sikit idea bagaimana untuk perancangan dia buat rekrut. Okey, sebenarnya rekrut ni macam cikgu cakap tadi ialah network Network kita nak kena luas, banyak. So kita akan dapat berbagai-bagai latar belakang kejaya untuk kita punya team So daripada berbagai ni lah kita boleh sesuaikan mengikut kita punya profil yang kita nak dalam kita punya team Profil team ni jadi macam-macam lah. Ada orang suka nak perempuan aja ataupun ada orang dia nak letakkan umur. Saya nak umur daripada 25 sampai umur 35. So kalau kita dah ada cukup network, kita boleh profiling kita tu, kita akan dapat cantik punya agent mengikut profil yang kita nak. Tapi kita punya network kena kuat dulu So saya rasa dah tak ada soalan-soalan lain. Saya rasa cukuplah kita sejam setengah ke udara. Jam sekarang pun dah menunjukkan pukul 10.25. So alhamdulillah, saya rasa program hari ni sangat-sangat baik dan sangat-sangat ramai yang join juga dalam malam ni. Malam ni kita tadi ada sampai satu masa kita ada sampai 36 orang. Alhamdulillah. Semoga semua ilmu-ilmu yang di-share, yang dikongsi pada malam ni jadi ilmu yang bermanfaat untuk semua rakan niaga kita.
So kita harapkan kita semua akan sama berganding bahu, sama-sama bekerja kuat. Walaupun apa juga cabaran, ini jumlah COVID semakin meningkat semula, kita doalah hari-hari janganlah PKP lagi ni susah kita kan. So kena kuatkan balik, strongkan, kuatkan jati diri. Ingat businessman ni orang yang berjiwa kental. Kita ni orang berjiwa kental, orang yang jiwa kita kena jiwa pejuang. Jangan sikit-sikit nak sentap, sikit-sikit nak left group, sikit-sikit nak mengajuk, tak boleh ya. Kita kena left group, kena kuat sikit kita ni. Kalau nak meniaga ni macam-macam dugaan dia. Kalau meniaga tak ada dugaan, bukan meniaga. Meniaga memang ada memang ada cabaran orang meniaga ni Kalau jual nasi lemak dulu, masa muda-muda dulu saya jual goreng pisang, dah elok-elok, panas minyak atas kuali, datang ribut, butuh semua meja-meja juga. Bisnes yang kita buat memang ada cabaran, jadi jangan ingat nak senang aja, tak ada yang mudah So kuatkan kita punya diri, kuatkan kita punya hati, insyaAllah you all, saya doakan juga semua rakan-rakan niaga di Ihtisas ni akan berjaya dan kaya insyaAllah. Kita bukan buat skim cepat kaya ni, kita pasti akan kaya insyaAllah. So saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Ruzaihan dan juga sama-sama yang sanggup luangkan masa pada malam ni untuk bersama-sama dalam rancangan Sembang Santai Takaful. Saya akan doakan juga you all berdua sentiasa maju jaya dalam kerjaya kita di Ihtisas. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa kita pada malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang, terima kasih. Sudi jemput Wakil Kota Baru. Terima kasih. Baik. Ni Adih Omar kirim salam. Adih apa pening dah, ejen ramai sangat ni. Itu pening baik tu, tak baik. Benda baik dah. Benda baik Kata nak 1000 orang nak. Kita bawa nanti insya-Allah. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan kerazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara.